A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tahniah Johar Joib ya. Orang pertama yang merespon Aida Zudin, Kafizul. Nombor 3 Cik Arman ya. Alhamdulillah dah segar subuh ya. Tabung korban dah masuk peringatan untuk diri sendiri. Wah ya. Sabah Ramli, Sabah Ramli, Ina Zalina dah masuk. Ya, ramai ya sahabat kita yang masuk ya. So 32 orang dah masuk dan tolong share ya, tolong share segera. Yati Sedia dah masuk, Sabah Ramli, Ina ya, lepas tu tabung korban tadi, Sabridah Das dah masuk, Faridah Deruh dah masuk. Tahniah ya. Yati Rasul, Jackfruit pun ada, Nangka pun ada, Alam Ahmad, Baba Hassan, Azza Amran, Kamaria, Acik Zaza, Intan Sumaya, Rozita Mustafa, tu dia, Cik Nun Abu Bak, Badli Isya, Ain Sun Abu Hassan, Nani Triana. Wow ya, like dan share guys, like dan share. Mun Maisma, Sofia Taha, Ismailo Osmail ya, Osman, Siti Afsah Kula dah ada orang Kota Kinabalu ya, Ajmal Junaidi ya, Zaris Kamaria Husin, Saadia Habu, Kak Zah pun dah ada, Syuhada ada ya. Kafizul dah share, kata Ina Zalina dah masuk tadi, Siti Iza, Azza Amran ya, Ayah Rohazman ya, Hashabu ya, MFJ Fidah Rocky, Sunny Burger. Like dan share guys pada 10 geng kita ya. Sirina Jamil, Mun Maisma Patch, Adam Story dah masuk, Jubaidah Razak, Wong Jowo pun dah masuk ya, Rogaya Osman, tu dia ya. Ramai dah masuk. Like dan share kepada 10 groups, 10 people ya, or more lah ya. So that more people. Jalipah Kapal dah masuk, Hamidah Abdullah, Rogaya Osman, tabung korban tadi Siti Afsah Kula ya. Jom masuk ya. Hari ni ialah hari Khamis ya. Kalau nak bermusafir hari inilah. Hazana Hasan, terima kasih. Faudia Ismail, Ramlah Gani, Misa sebab kalau nak musafir hari Jumaat selepas subuh, kena pastikan kita dapat semayang Jumaat. Kalau tidak takut jatuh haram ya. Norizan Sulaiman, Singapura dah mari dah. Intan Sumaya ya, Ahmad Sufi dah masuk. Alright. Okay. Dan jom like dan share kepada seramai mungkin sahabat kita, agar ramai-ramai dapat manfaat insya-Allah. Hari ini kita bercakap bahagian ke-8, bagaimana nak jadi orang yang lebih bermanfaat. Tuan akan mulakan dengan poin nombor 30. Tip nombor 28, semalam 27 ya. Artinya kita kena berdamai dengan masa silam kita. Is it? Yes, berdamai dengan kisah silam kita untuk maju ke depan dengan lebih berwibawa, dengan lebih bergaya, dengan lebih cemerlang ya. Make peace with your past so that you can move forward in a better situation lah, in good state so to speak. Kata orang putih ya. Itu Liu pun ada. Selamat pagi ya. Misa Muhammad Nur Abdullah ya. Abdullah, Cintaku Mamirus ada. Fauzia Ismail dah masuk ya. Syasha Zari dah sebut tadi. Dan sahabat-sahabat kita yang lain ya. Muhammad Ikhwan ya, Intan dah sebut. Bro Peace Bro Peace pun ada. Ada sahabat nama Broku ya, dia nama dia Engku, so dia orang panggil Broku ya. So alhamdulillah, hari ini untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, Tok Abah ucapkan happy birthday, happy anniversary. Semalam kawan Tok Abah Haji Anwar Pairan, dia menyambut hari lahirnya. Semalam ramai yang ucap happy birthday kepada Tuan Haji Anwar Pairan ya. Terima kasih sahabat lama di UPM, di PPPR, Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan ya. Sekarang dah ditukar kepada Jabatan Komunikasi dan Bahasa Moden ya. Baik, Raja Ayi ada, Asni, Aida Zurin dah sebut tadi ya, Ain Sun Abu Hassan. Tip yang ke-28 betul ya. Kita akan pergi ke tip yang nombor 28 ya. 120 orang dalam kelas, baru 120 ya Allah. Tapi ni hari Khamis, hari kerja ya, hari sekolah ya. Mungkin tak ramai. Nora Wahab, Azian Azami, Ain Syahidah ya,
Nazman, Nazlina, lepas tu Zairi tadi dah sebut, Rosnida Mat Desa, ya, siapa lagi ni, Muzlina Zainal Hasan dah kongsi, ya. Dia kongsi pun kerana Allah, syukur ya. Encik Jejai dah ada, Sufrisa ada, ketentuan ilahi ada. Alright, 129 orang dalam dah share. Terima kasih Syarifah Azizah, ya. Syasha Abrar Aziz, Taruna Suci dah masuk dan merespon. Terima kasih banyak-banyak, ya. Zurinah Maisa pun ada. Puan Zurinah ni pun kawan lama kita. Lina Ahmad, ya. Alex Win, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 144. Never mind, kita sambung, ya. Kita sambung. Biasanya kita tunggu 200, tapi tak apalah. Today is a working day, so mungkin masing-masing ada hal, kita jangan buang masa. Nur Hayati Bidin, terima kasih, ya. Asmawi Ahmad, Mas Najwa, ya. Sufrisa, Khairul Haryadi, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain. Baik, Asnah Cik Kop. Baik, so apakah kaedah ataupun tips untuk kita menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain? Sebab khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. So we must be a person that serve other people. We add value to other people's life, ya. Kita, sebab kita, orang lain lebih bahagia, lebih ceria, lebih berjaya, ya. Cara terbaik untuk berjaya, bantu orang lain untuk berjaya. Dalam konteks bisnes dan perniagaan, cara terbaik untuk jadi kaya raya, kita bantu orang lain untuk jadi kaya raya, ya. Bila kita bantu orang lain dengan ikhlas, ya, janji Allah akan hantar bala bantuan. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So that is a truism. So jangan risau. Semalam Tok Abah pun beri motivasi kepada staff, ya. Syafas Trading Berhad, ya. Sedang Berhad, bagaimana nak mencari keberkatan, kehebatan dengan kerjasama. How to improve the teamwork, in order to produce their best. Sebab Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Jadi kalau ada kumpulan atau syarikat ataupun persatuan ataupun jabatan yang tidak satu hati, takut-takut tak dapat hidayat dari Tuhan, ya. Maka macam mana nak maju ke depan, macam mana nak selesaikan masalah? Sebab kita dapat selesaikan semua masalah kita bila hidayah turun mencurah-curah. Allah bagikan kita inspirasi, hidayah, ilham. Maka semua masalah tak akan betah, tak akan bertapak, akan semuanya sirna, akan selesai one by one. Gitu, ya. So semalam seronok, ya, Tok Abah bercakap pada mereka selama lebih kurang 2 jam. Mudah-mudahan memberi manfaat lah, ya, pada mereka, ya. Dan Tok Abah akan follow through, ya. I will follow through. I will visit the office, tengok adakah mereka lakukan apa yang mereka janji nak lakukan, termasuk bubuh spanduk tentang matlamat. Tok Abah tanya, berapa target income untuk tahun 2020? Oh, dia kata sekian-sekian juta. Okey. Ada bubuh spanduk tak? Tak ada. Jadi macam mana? Dia lebu dalam kertas, dalam rekod, dalam minit, dalam buku. Bubuh kat dinding, bubuh kat wall, bubuh kat satu kain banting. Tok Abah tanya, berapa ringgit buat banting? 60, 70, RM100. Di mana nak buat? Tok Abah tanya, sengaja, ya. Oh, kat Bangi Gateway. Alright. Boleh buat tak? Buat yang dynamic, yang boleh kita tukar, ya. Target perolehan pendapatan kasar 2022. Kita boleh padam 2022 untuk tulis 2023 untuk tahun depan. Dan tulis di bawah situ pula, to date, ya. Hari ini berapa dah jumlah kutipan? Target katalah, ya, contohnya 10 juta. Ya, sekarang bulan 5 ni kita berapa dapat? Katalah dapat 4 juta contoh, ya. So kita dapat. Lihat, ingat. Bila ingat, matlamat naik semangat dan kita pun bertindak, ya, buat tindakan, mudah-mudahan akan dapat. Dan Tok Abah dah sebut, kalau you target sekian-sekian juta dan you buat target dengan kumpul, satukan hati semua, doa mendoakan, pesan memesan, bantu membantu, I think you got to change the target. Make it 25% higher. That was my challenge to them. Dan Tok Abah terangkan bagaimana Tok Abah membantu sebuah syarikat insurans lebih kurang 25 tahun yang lalu. Mereka mencapai target mereka sebab bubuh spanduk di depan pejabat mereka. Ya, sekian sebab mereka telah ketinggalan, ya.
by June 30th June, mereka belum dapat separuh pun. Dapat lebih kurang 1/3 daripada target. Dah setengah tahun baru 1/3 target. Jadi mereka risau. So TO panggil Tok Abah untuk bagi motivasi. So salah satu cadangan Tok Abah ialah bubuh spanduk depan pejabat supaya lihat, ingat, naik semangat, buat, sama-sama sepakat dan by September mereka capai matlamat. Dan by December mereka dapat about 30% higher than what was the target. So Tok Abah bantu banyak organisasi sejak lebih kurang 20 tahun yang lepas, 25 tahun yang lalu. Dan ni yang Tok Abah sarankan kepada Shahbaz Trading semalam. Itu sebabnya kita kena kata tu lihat matlamat kita. Ini prinsip iklan. Kenapa ada advertisement? Lihat, ingat, naik semangat. Naik semangat kita buat. Bila buat dengan cara betul kita akan dapat. Dan kalau buat ikut syariah compliant, kita akan dapat berkat. Bila dapat keberkatan, man, the sky is no longer the limit. So tip nombor 27 semalam ialah berdamai dengan kisah silam. Make peace with your past so that you can move forward in a better state, in a better situation, dalam keadaan yang lebih mapan, lebih lestari dan lebih berwibawa. So sambung hari ni nombor 28, tip nombor 28. Bagaimana nak jadi orang yang lebih berwibawa. So nombor 28 ialah reach out to people. Reach out to people. So if the people cannot go to Muhammad, let Muhammad go to the, if the mountain cannot go to Muhammad, Muhammad go to the mountain. If whatever lah ataupun terbalik lah artinya kalau kita mereka tak dapat jumpa kita, kita jumpa mereka. Reach out to people. Kita reach out. Kita hulurkan tangan. Kita buat tindakan untuk membantu. Hubungi orang lain. Berikan sumbangan. Hulurkan tangan untuk membantu. Hulurkan tangan. Reach out to people. Hulurkan tangan untuk membantu. So ada kawan-kawan Tok Abah nak ziarah kawan yang sakit. So ada buat kumpulan, baik kumpulan melalui masjid ataupun melalui persatuan atau melalui WhatsApp group. Mereka nak ziarah kawan yang sakit. Menziarah kawan yang sakit adalah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Sebab kita ziarah orang yang sakit untuk menyambung silaturahim adalah satu amal yang sangat baik. Dan kalau kita ziarah, kita jangan lama-lama kita doakan orang yang sakit, kita bawa buah tangan. Dan kalau nampak tak selesa, kita jangan tunggu lama-lama. Dan tapi kalau ada peluang, minta doa daripada orang yang sakit. Sebab doa orang yang sakit makbul. Sebab bila dia sakit dan redha, dosanya terampun. Dosa orang yang sakit itu terampun. Allah bagi sakit untuk mengampunkan dosa. Bila dosa terampun, doa kita makbul. So minta doa. Di samping kita doakan orang yang sakit, kita minta orang yang sakit doakan kita. Wow, it's a win-win situation, guys. A win-win situation. Kita memberi manfaat pada orang yang sakit dengan ziarah, bawa buah tangan, bagikan kecil. Dan kalau nak ziarah orang sakit, di samping doa sebagai terapi, keceriaan kita, happiness, friendship as a therapy, persahabatan adalah terapi. Lepas tu, color. Sebenarnya ramai orang bawa bunga, hadiah bunga kepada orang yang sakit. Tok Abah tanya pada ulama yang faham lah, perawat Islam apa faedahnya bawa bunga pada orang sakit? Kadang sampai 100, 200, 300 ringgit buat beli bunga tu. Apa faedahnya membazir? Baik beli mi segera ke, bagi dia makanan ke, apa ke, whatever lah yang berguna. Warna bunga jadi ubat kepada sakit. Bau bunga, aroma aroma atau bau bunga jadi ubat kepada pesakit. So bila kita bawa bunga yang cantik dan ada aroma, ada bau, so warna bunga jadi ubat, aroma bunga jadi ubat, kasih sayang kita jadi ubat, doa kita jadi ubat, friendship kita jadi ubat. Wow. Keriangan, happiness yang kita tularkan kepada orang sakit. Sebenarnya bila kita ziarah orang sakit, jangan sedih. Jangan, Allah kesian kamu. Kesiannya kamu, kesiannya kita pula menangis, kita sedih. Jangan bersedih bila di sekitar orang yang sakit. Takut-takut kesedihan kita menular kepada orang yang sakit. Berikan aura positif. Kita senyum, kita ceria, kita gembira, kita berdoa, kita
ada harapan. Jangan, walaupun buat lawak, ada kawan aku macam kau lah ya. Dia lebih-lebih 3 hari lepas tu dia pun bye-bye, hi-hi, bye-bye ya. Jangan buat lawak bodoh dekat depan orang yang sakit. Please ya. Please. Walaupun kawan rapat, walaupun dia memang kelakar, memang suka berlawak, tapi pada orang sakit kau jangan buat lawak yang tak berapa pandai. Ada ke buat lawak? Kawan aku sebiji macam kau punya simptom. 3 hari jalan. Kau nak menghiburkan orang yang sakit. Dia tengah sakit. Ya, kadang-kadang dia punya emosi tidak stabil. Ya, pemikirannya tak setajam dahulu. Dulu dia memang kelakar, dia memang jovial, dia memang orang yang suka gurau, but now dia sakit. Ya, bila orang sakit, Allah ambil ceria daripada wajahnya. Ya, seri wajahnya dia ambil, kesihatannya dia ambil, dosanya pun Allah ambil. Dan bila Allah sembuhkan sakitnya, Allah pulangkan seri wajahnya, Allah pulangkan kesihatan, tapi Allah tak pulangkan balik dosa-dosanya. So reach out to people, ziarah, ya, bantu orang lain. Dan Tok Abah sentiasa tengok ya, kat Facebook, berbagai social media, bagaimana ramai orang menghulurkan bantuan, ya, baik dalam negara maupun luar negara. Ya, ada yang betul-betul membantu sahabat-sahabat kita yang berkeperluan di Malaysia, ada yang tolong orang Syria, orang Palestin, orang Myanmar dan sebagainya. Silakan. Ya, semua orang ya satu dunia adalah bersaudara sebenarnya. Ya. Kita ada persaudaraan dalam Islam, persaudaraan dalam universal. Ya, okey. Reach out to people. So hari ni reach out can be physical ataupun melalui social media. Sampaikan yang baik-baik, kongsi yang baik-baik, ya, kata tu, bertanya khabar yang baik-baik, ya, berikan nasihat, berikan motivasi, berikan perkongsian yang baik-baik, write content yang positif. Itu juga kita punya reach out to people. Ya, bagi macam-macam cara zaman sekarang. Macam-macam cara nak reach out. But please don't keep to yourself, reach out untuk dapat memberi manfaat kepada orang lain. Offline, online ataupun any combination, hybrid ways. Zaman sekarang ya. The hybrid method of reaching out to people. Ya, the world is a global village. Dunia ini satu kampung yang besar. Ya, alright. Nombor 28. Oh ya. Tok Abah tak sebut pun tentang kita punya sponsor pun ya. Walaupun nak sebut tadi tu, antara sponsor ni of course tabung korban tadi ya. Sebab tabung korban sentiasa pagi-pagi dah ada. So Tok Abah jadi duta tabung korban. Jom kita menabung, sebab 2 bulan lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. So kita menabung, kalau tak cukup lah ya, kita menabung secara online dan kita buat ibadah korban dan akikah di Malaysia. Ramai orang kita, especially selepas pandemiknya, post pandemik ni, ramai orang yang susah, ramai orang yang terkesan, ramai orang jadi B40 yang perlukan bantuan, ramai yang tak lama dah tak makan daging. Ikut orang yang mengkaji, orang yang reach out, orang yang buat kerja-kerja amal ya. Atau Abah berhubung dengan mereka, jom kita berkorban di Malaysia, lebih afdal. Boleh tak berkorban di luar negara? Boleh, silakan. Tapi janganlah sampai kera di hutan kita susui, tapi anak di pangkuan mati kelaparan ya. InsyaAllah lah, kita bantulah ya, setakat itu mampu. Alright. So, dan of course Tok Abah semalam dah sebut, tapi hari ni Tok Abah nak betul-betul war-warkan lah. Untuk mereka yang ada anak bersekolah, sedang bersekolah, baik sekolah rendah, sekolah menengah, tadika ya, ataupun apa-apa jenis sekolah lah ya, sekolah agama dan sebagainya. Why not kita mak bapa, tanda kita berterima kasih pada guru, di samping kita doakan guru anak-anak kita, doakan, dan tak sampai 3% ibu bapa doakan guru-guru anaknya. Ramai terlupa. So tak apa nak pesan pada kita semualah, jom kita doakan guru-guru anak kita agar mereka dapat mengajar anak kita dengan lebih hebat, dengan lebih cemerlang, dan ilmu yang mereka ajar akan lebih berkat, sebab kita berterima kasih dengan mendoakan. Dan Tok Abah nak buat cadangan. Oleh kerana Tok Abah akan buat satu webinar khas pada 14 Sabtu ni 14 Mei, sempena Hari Guru pada 16 Mei. Hari Guru 16 Mei. So kita tak nak kacau Hari Guru hari Senin tu, kita buat webinar khas untuk guru-guru pada 14 Mei. So Tok Abah nak cadangkan ibu bapa yang ada anak bersekolah, Tok Abah akan cadangkan pada anak-anak Tok Abah sendiri, why not kita sponsor guru.
ya, untuk datang webinar Tok Abah pada 14 Sabtu ni 2 hari lagi sponsor mereka RM50 satu pack, RM50 untuk 3 jam punya webinar menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Dan Tok Abah akan kongsi 250 tips untuk jadi guru yang berwibawa, yang ceria, kurang stres. Bukan tak stres, kurang stres, sebab majoriti guru mengeluh mereka sangat stressful. Ramai guru yang ada tekanan mental, ramai guru yang nak bersara awal sebab tertekan, ramai guru yang kadang-kadang burn out, ya, macam ibarat lilin yang dah terbakar hangus. Sebabnya guru bukan jadi lilin. Macam lilin, guru macam matahari, beri cahaya tapi guru tidak terbakar, still maintain sampai kiamat. So Tok Abah kan, so mak ayah yang ada anak masih bersekolah, why not ucap terima kasih pada guru dengan sponsor guru ni. RM50 seorang, ya, cikgu. So kalau kebanyakan ibu bapa sponsor guru kelas ataupun okeylah, ya, mak bapak combine 10 orang. Combine 10 orang ibu bapa, jom kita sponsor guru kelas anak kita ni, teacher of our class ni, seorang RM5, 10 orang RM50 sponsor seorang guru. Macam berat, cari 20 orang, seorang RM2.50. Cari 50 orang, seorang RM1. Takkan dia. Ada mak bapak yang bukan RM5, RM50, RM500 pun dia boleh sponsor kalau dia ndak lah, ya. So this is just cadangan Tok Abah, ya. Jom kita berterima kasih pada guru-guru anak kita dengan kita doakan mereka, ya, berkomunikasi dengan mereka dan offer mereka, cikgu, kami dah sepakat nak sponsor cikgu attend webinar Tok Abah pada 14 Mei sempena Hari Guru, menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Tok Abah dah siapkan nota, akan dapat nota, dapat CE, sijil. Ada ramai guru, ya, dah lebih 10 orang guru yang dia tak dapat attend tapi dia bayar untuk dapatkan rakaman, recording, video. Punya hebat dan dedikasi, mereka tak dapat hadir. So cek mak ayah pakat-pakat dengan geng-geng PIBG ni, sponsor guru, 2, 3, 4 orang guru, 5 guru, tak apalah. Kalau tidak pun mak bapak untuk satu kelas, pakat-pakat sponsor seorang guru. Mungkin seorang keluarkan RM5, seorang keluarkan RM5, 10 orang RM50 kan. Seorang RM5 sponsor cikgu. Wow, bahagia cikgu, seronok cikgu, cikgu akan berterima kasih. Yang paling penting ialah anak-anak kita yang dapat manfaat. Bila cikgu berubah, bertambah positif, bertambah ceria, bertambah berwibawa, anak-anak kita yang dapat manfaat. Dan mak bapak juga akan dapat pahala, ya, berterusan sampai kubur lah. So cikgu-cikgu, this is your program. Ramai yang minta pun, cikgu yang minta, sebab Tok Abah terpanggil untuk buat program ni. Kalau tidak, Tok Abah tak larat nak buat, ya. So Sabtu ni ada dah mendaftar ramai tapi tak cukup lah, ya. Tok Abah rasa terkilan kalau ramai guru yang tak dapat attend. Sebab kita dah susah payah mengajar, kita pula kena keluarkan duit RM50 untuk attend. What if the parents of the student yang cikgu ni ajar? So parents, ya. Atuk pun tak apalah, kalau mak bapak kalang kabut tak pesan, atuk-atuk yang cucu awak ada sekolah, sponsor guru yang mengajar cucu anda. Satu kepala, satu packs, RM50 sahaja, ya. Kenapa tak bagi percuma je Tok Abah? Sebab banyak program yang Tok Abah bagi percuma. Termasuk ni lah, AB Live ni tiada bagi percuma. Cuba buat YouTube percuma. Tok Abah buat macam-macam program, banyak percuma. Tak payah hebah lah, tak payah hebah. So ada program yang Tok Abah kena chargekan bayaran untuk, ialah untuk keperluan semasa. Lagipun ilmu akan jadi lebih bernilai bila kita ada sedikit investment. Ya, kita ada komitmen untuk mengamalkan apa yang kita dapati. Kalau kita berbahaya, kalau nampak murah sangat percuma, tak nampak nilainya. Macam-macam lah dia punya psikologi, Okey, so itu yang Tok Abah nak sarankan pada ibu bapa. Jom ramai-ramai kita sponsor guru anak kita, cucu kita untuk attend webinar pada 14 Mei. Itu, ya, yang Tok Abah nak war-warkan. Baik. Tip nombor 28, reach out to people. Tip nombor 29, bagaimana kita nak jadi orang yang lebih bermanfaat pada orang lain. Tip nombor 29. Ni Tok Abah pun dapat 2-3 hari lepas ni, sambil berfikir, sambil mengkaji, sambil mencari, sambil surf ke internet, sambil mengimbau pengalaman-pengalaman yang lalu, ya, dan pengalaman Tok Abah sendiri.
cuba nak bantu orang, ya, nak beri, jadi dapat memberi manfaat pada orang lain. Ramai yang jumpa Tok Abah kata, ya Allah Tok Abah, sesi Tok Abah 20 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, yang paling berkesan adalah bila Tok Abah terangkan pada kami, ya, kita punya cara nak mengenal diri, bagaimana nak mengenal X factor kita, bagaimana nak menggunakan kekuatan kita, nak mengenal kekuatan kita dan dapat menyerlahkan, dapat mengenal kelemahan, ya, kesilapan ataupun kekangan dalam diri kita dan dapat diatasi. Lepas tu saya makin positif, saya seronok bekerja, ya, bos nampak saya punya impak dan saya ialah naik pangkat, saya berjaya, saya kurang stres. Itu yang Tok Abah, hadiah yang paling besar yang Tok Abah dapat bila ribu-ribu orang datang mengatakan, ya, sangat berbaloi, saya cukup berterima kasih bila Tok Abah terangkan tentang peribadi saya. Tok Abah paling suka bila jumpa orang, Tok Abah terangkan personality seorang manusia itu untuk apa? Untuk mengenal dirinya. Untuk apa? Untuk dia berubah. Untuk apa? Untuk jadi orang baru yang lebih memberi manfaat pada diri, keluarga, masyarakat setempat, negara dan dunia. So 2 hari lepas Tok Abah ada kat TV Al-Hijrah, bercakap dengan penerbit dan dengan pembantu, dengan student-student trainee. Tok Abah analyse dia punya karakter, dia punya peribadi, ya. Ni bukan ramal nasib, engkau itu benda syirik, kita tak masuk campur. Kita nak mengenal peribadinya, kekuatannya. Ada seorang tu, awak ni anak nombor apa nak? Saya anak nombor 2, adik-beradik saya 5 orang, ya. Muka saya begini ikut muka ayah saya. Tok Abah pandang dia dan Tok Abah dapat, lepas tu Tok Abah bagian, ya, kamu anak yang paling, ayah kamu paling sayang, tapi awak ada sikit kekerasan hati. Dia pun terduduk, dia berdiri tau, dia terduduk. Ya Allah, betul, betul, ya. Kawan dia pun ketawa sebab dia memang dah beritahu kawan dia yang dia ni anak kesayangan ayah, ayah paling sayang dia. Atau apa pun terangkan dia punya rasional, dia punya sains, dia punya cara mengenal diri. Sebab Tok Abah nak bagi dia nasihat. Macam mana nak kenal nasihat, nak bagi nasihat kalau kita tak tahu dia punya peribadi? Khatibun nasa ala qadri kulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal, personality dan kaedah kefahaman dirinya. Jadi bila Tok Abah dah kenal, Tok Abah bagi nasihat sesuai dengan karakternya, dengan pribadinya, dengan keperluannya. Jadi mereka akan nampak, ya Allah, terima kasihlah. Dia yang seronok tu, terima kasihlah. Saya nampak tapi tak perasan. Ini kekuatan saya, ini kelemahan saya. Ini punya. Sebab saya dengan adik saya, dia anak nombor 2. Yang adik saya gapnya cuma 1 tahun. Jadi memang rupanya betul kata Tok Abah, saya terasa kadang bukanlah anak tiri, tapi terasa terbiar, kurang kasih sayang. Sebab mak ayah sibuk memberikan kasih sayang pada adik-adik. Dan saya dengan kakak gap 3 tahun. Jadi kakak saya puas dah dapat kasih sayang, menyusu mak cukuplah 2 tahun ke. Tapi dia anak nombor 2, gap dengan adiknya 1 tahun. Agak-agak sempat tak menyusu 2 tahun. Tak payah jawab lah, ya. Jadi itu sebabnya tak apa, gunakan sains, gunakan psikologi, gunakan logik, gunakan ainul yakin untuk terangkan. Lepas tu Tok Abah terangkan, gunakan 10 cara untuk mengenal peribadi. Dan dia kata, ya Allah, terima kasih. Now I can move forward. I know what to do. I can be a better person. Ini dia. Mudah-mudahan dengan asbab kita menerangkan pada orang lain dengan ilmu sikit, pengalaman, bagaimana nak mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. So, tip nombor 29 ialah bimbing orang lain untuk mengenal kekuatan diri mereka untuk dikeluarkan, untuk diserlahkan, dan mengenal kelemahan dan kekangan dalam diri mereka untuk diatasi satu persatu, dan mengenal bakat-bakat dalam diri orang itu untuk dapat dipupuk, dibaja dan diperkembangkan untuk jadi aset kepada dunia. Make sense? Make sense. Have you done it? Mungkin dah banyak kali buat. Mungkin belum berleluasa. Jom kita sama-sama. Sebabnya Tok Abah mengambil masa 40 tahun, ya, untuk belajar, tengok orang, dapat 2-3 maklumat, ya, dan tahu dia punya latar belakang, dia punya peribadi, dan kita dapat bantu dia dengan lebih customize, dengan lebih kata tu sesuai dengan situasinya. Disesuaikan, ya, ukur baju di badan sendirilah, ya. Ini kita ukur baju tu ngam-ngam dengan saiz badan dia, ya, insya-Allah. Dan ada sebuah organisasi juga meminta Tok Abah kata tu memberi motivasi secara personal kepada seorang pegawai yang ada cabaran.
Ya, seorang pegawai tinggi, ya, pegawai tinggi yang sangat penting, tapi dia ada masalah, ya, dengan kaki tangan yang lain. Kaki tangan pun ada masalah dengan dia. Jadi mereka minta Tok Abah bagi 6 sesi, setiap sesi 1,5 jam, 2 jam, 6 sesi dalam masa 6 bulan untuk membantu orang ini memperbaiki diri, mengenal orang lain, dapat menjadi seorang pemimpin yang lebih hebat, dapat membentuk keserasian roh dengan stafnya agar win-win situation, dan akhirnya organisasi akan lebih hebat. Ini Tok Abah dah hantar proposal, mereka nak minta sangat Tok Abah bantu. Tok Abah kata yes, InsyaAllah I know what to do lah, ya. Dah tahu, dah ada pengalaman yang lepas pun. So Tok Abah dah bagi proposal dan Tok Abah excited nak mulakan tugas. Mudah-mudahan awal bulan depan, ya, dengan sesi pertama, ya. Tok Abah pun dapat juga peluang 9 sesi dengan Palace Butchers. Engkau Palace Butchers, ya. Butcher apa? Butcher ni pakar daging lah, ya, pakar daging, ya. Pakar daging, ya, butcher, ya. Palace Butchers ni syarikat yang mengendalikan Man-Eat ataupun kita sebut Magnate. Restoran Magnate ada 9 ke 10 dah kat Malaysia. Mereka target nak buat 15, 16, nak buka 15, 16 restoran seluruh negara penghujung tahun ni. So Tok Abah telah melakukan sesi pertama bulan lepas, ya, dan sesi kedua bila? Esok Jumaatnya. Esok pagi pukul 9 sampai 10.30 pagi, Tok Abah akan jumpa dengan seluruh warga Palace Butchers. Berhad, ya, senang Berhad, ya. Syarikat yang mengendalikan restoran, rangkaian restoran Man-Eat atau Magnate boleh, Man-Eat boleh, ya, dan sebagainya. Ya, mereka adalah hub steak yang terbesar, yang terhebat di Malaysia lah. Dan Tok Abah 2-3 kali makan kat Magnate, memang luar biasa lah. Apa yang sesi Tok Abah besok? Sesi Tok Abah besok ialah bagaimana nak merangsang kehebatan diri dengan mengenal diri. Besok 1,5 jam Tok Abah akan berbincang dengan warga Palace Butchers Berhad, Sdn Berhad. Berapa orang? 40 orang kot, ya. 30-40 orang staff ke atau lebih. Dan sesi pertama bulan lepas, sebelum masa puasa lah, sebelum raya, ya. So sesi kali ni Tok Abah excited sebab kita dah masuk tapi besok Tok Abah puasa hari kelima. Hari ni hari keempat, insyaAllah kalau panjang umur. Besok hari kelima, Isnin hari keenam, insyaAllah lah. Itu target dan doa. So tip nombor 29 ialah bagaimana nak jadi orang yang lebih bermanfaat, ya. Bantu orang lain untuk mengenal kekuatan, mengenal dirilah, mengenal kekuatannya untuk diserahkan, mengenal kelemahan ataupun kekurangan untuk diatasi, mengenal bakat-bakat dalam diri mereka untuk diserahkan, untuk dipupuk, untuk dibaja, untuk dapat jadi aset kepada keluarga, masyarakat setempat, negara, malah dunia. Teori? No, practical. Tok Abah ni orang sains. Orang sains kena praktikal. Memanglah ada dia punya asasnya, ada teorinya, ada hipotesisnya, ada falsafahnya. Tapi akhirnya it is all practical and very magical. So carilah jalan, ya. Sebabnya salah satu cara yang Tok Abah pesan pada kaki tangan Syafas Trading semalam ialah belajar untuk membaca orang lain. Membaca mood, karakter orang lain supaya kita dapat membentuk kerjasama yang mantap agar dapat membantu kelangsungan syarikat atau organisasi. Ya, topik semalam ialah memperkasa kerjasama untuk mencemerlangkan syarikat. Lebih kurang begitulah tajuk semalam. Ya, memperkasa kerjasama untuk merangsang syarikat jadi lebih cemerlang dan berjaya. Tok Abah seronok semua 2 jam semalam dengan mereka. Mudah-mudahan ada keberkatan sebab semalam pun ramai yang puasa 6. So kita pun dalam berpuasa kita berkongsi ilmu, mudahan hati bersih, kepala tenang, maka dapat kata tu mencerap ilmu dengan cara yang berkat, dapat hidayah dan taufik untuk bertindak. Dan Tok Abah kata Tok Abah akan follow through. Mungkin next week Tok Abah akan ziarah ke office nak tengok apakah perkembangan yang mereka telah lakukan. Dah buat spanduk belum? Ya, dah buat doa mula kerja, doa akhir kerja dah buat belum? Dah adjust tak tempat duduk masa kat pejabat tu sebenarnya menghadap kiblat? Dah buat belum? Adakah mereka bermaaf-maafan sebelum balik kerja? Adakah mereka mendoakan syarikat, mendoakan bos, mendoakan kawan sekerja, mendoakan customer? Dah buat ke belum? Tok Abah nak follow through, nak
membuat penilaian agar ada keberkesanan yang ada kelestarian, ada istiqamah. Ya. So, tip nombor 29 ialah bantu orang lain untuk mengenal diri mereka, mengenal kekuatan untuk diserahkan, mengenal kelemahan untuk diatasi, mengenal bakat-bakat untuk dipupuk dan dibaja dan dibangunkan bakat itu untuk jadi aset yang berguna kepada diri, masyarakat setempat, ya, keluarga dan juga negara, malah dunia. Kan seronok. Ya, kena terus belajarlah. Sebenarnya tiap-tiap hari tak apa, membaca, surf internet, dengar TikTok yang bagus-bagus, ya, tengok YouTube ya, kawan-kawan kita dari Indonesia kata YouTube, ya. Oh ya, tahniah pasukan Malaysia yang telah dapat mengalahkan pasukan Jepun dalam Thomas Cup. Tak apa, tengok sampai 1.45 pagi tadi. Nah, terus macam tidur pukul 2.30, tu mata nak buka pun payah. Lepas tu sahur pula bangun pukul 5. So adalah tidur 2 jam ni, pagi tadi tidur 2 jam. Boleh lah orang tua 2 jam okey lah, ya. Tapi ada masa untuk rehat sebelum kita bermusyarat petang ni dengan sahabat-sahabat dari Kejora. Petang ni Tok Abah akan jumpa dengan sahabat-sahabat dari Kejora, wakil dari Kejora, untuk bincangkan dengan mereka, nak buat executive talk mengenai ya, bina diri untuk terbang tinggi. Sedap dia punya tajuk. Tajuk yang Tok Abah disuruh bagi executive talk selama lebih kurang 2 jam setengah ialah bina diri, tips bina diri untuk terbang tinggi. Nah, so adalah isu-isu yang kita bincangkan ni ada yang relevan untuk program yang Tok Abah akan kendalikan 26 hari bulan ya. Ya, 25 ke 26 ya, minggu depan ya. 2 minggu lagi Tok Abah akan berikan executive talk secara webinar kepada warga kerja Kejora. Ya, apa nama Kejora apa? Kemajuan Johor Tenggara, ya, Jabatan Kemajuan apa ni? Kemajuan Johor Tenggara ya, Kejora, ya. So kurang lebih begitulah, ya. So petang nanti 2.30 Tok Abah akan bermesyuarat, berbincang dengan 2 orang wakil daripada Kejora tentang executive talk yang Tok Abah akan kendalikan untuk warga Kejora, ya. 2 minggu lagi insya-Allah. So Tok Abah excited ya, sebab dah tua bangka pun bolehlah bagi manfaat sikit pada diri, pada keluarga, pada orang lain. Sikit-sikitlah setakat kemampuan. Dah umur 71 ya. Counting the days sebelum bertemu dengan Allah, tapi kalau masih boleh dapat peluang untuk memberi manfaat, why not? Ya, mungkin kita tak tahu amalan yang mana satu akan menolong kita untuk masuk ke syurga. Mungkin senyuman kita, mungkin nasihat kita, mungkin motivasi yang kita sampaikan, mungkin teguran yang kita buat, mungkin itulah dia, membimbing orang lain untuk mengenal diri mereka. Salah satu cara untuk dapat tip untuk menjadi orang lebih bermanfaat, bantu orang lain untuk mengenal diri. Kenapa kita sibuk nak suruh bantu orang lain mengenal diri? Sebab mata kita ni Allah cipta untuk memandang keluar. Kita lebih mudah kenal kawan rapat kita berbanding kenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita yang kenal kawan kita, kita terangkan, kamu ada kekuatan ini. Kekuatan kamu ialah 1, 2, 3, 4. Kelemahan kamu ialah, kita lebih mudah mengenal kekuatan dan kelemahan orang lain berbanding kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Tok Abah dah buat eksperimen ni sejak 40 tahun yang lepas. Dalam program Tok Abah, okey, ambil kertas kosong. Saya bagi awak 1 minit. So, okey, minit pertama. Tulis kekuatan, kelemahan dan potensi diri awak. Segera. Tulis, now, start. 60 saat, 1 minit. Okey, stop. Tulis nama, pas kat saya. Sekarang, ambil kertas kosong nombor 2. Tulis kata tu, kawan baik saya. Tulis, siapa nama kawan baik awak. Dia pun tulis, kawan baik saya ialah Bedul bin Mamat. Contoh. Okey, dalam masa 60 saat, 1 minit. Tulis, kekuatan, kelemahan dan bakat kawan awak. Start. Dia pun tulis. Dan kita pun, lepas tu, tablet kat kertas macam kat papan tulis lah. Ini dia kekuatan kelemahan kawan-kawan saya. Ni kekuatan kelemahan bakat saya. Dan Tok Abah dapati secara umumnya, bila untuk orang lain kita akan dapat 10 poin, untuk diri kita dapat 3 poin saja. Jadi lebih kurang 1/3. Dalam masa 60 saat, we can write a lot more about our best friend as compared to writing about ourselves. Apa kekuatan aku, kelemahan aku, bakat aku? Allah, kekuatan aku apa ya?
Aku ni rajin ke malas ya? Aku ni pantang bekerja ke slow? Aku ni cepat bertindak ke bertangguh-tangguh? Aku ni, it's not easy, you know. Tapi kawan aku ni kan, pap. Maksudnya apa? Kita lebih mudah mengenal kawan baik kita berbanding dengan mengenal diri kita. Sebab mata kita Tuhan cipta untuk pandang keluar. Kita pandang, ni namanya ainul yakin lah ya. Kita pandang kawan kita, kita tahu tindak tanduk dia. Tapi kita tak perasan diri kita. Kecuali kita ada internal basirah ya. Kita dapat melihat ke dalam. Menghisap diri kita. Ya. Itu sebabnya, that's why Tok Abah kata, salah satu cara nak jadi aset dan memberi manfaat pada orang lain ialah bantu orang lain untuk mengenal diri. Dan mudah-mudahan dalam proses itu kita akan lebih mengenal diri kita. Macam kisah tu lah, kisah Hasan dan Husin yang menegur orang tua yang salah ambil wuduk kan. Ambil wuduk cara salah. So Hasan Husin pun pura-pura bergaduh depan orang ini. Lepas dia kata, saya kata saya betul ambil wuduk. Dia kata dia betul. Kami pun tak betul yang kami bergaduh. Cuba kamu ambil wuduk. Atuk nak tengok mana yang betul. So seorang buat cara yang atuk buat yang salah. Seorang lagi buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Atuk ni tengok betul Hasan, engkau salah Hasan. Husin, kamu betul. Cara kamu betul seperti yang Nabi ajar. Hasan, kamu salah. Dan Tok Abah, si atuk tu pun perasan, aku tadi buat apa yang Hasan buat. Aku pun silap. So kadang-kadang dengan kita menerangkan kesilapan, kekuatan, kelemahan bagi orang lain, kita akan lebih mengenal diri kita. Step by step. So it's a win-win situation. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. What goes around comes around. What you give, you get back. Ya, nampak tak? So jangan risau. Terus banyak orang bertanya, kenapa kita sibuk nak tolong orang mengenal diri mereka? Kita pun tak kenal diri kita, sibuk. Cara terbaik untuk kenal diri dengan mengenal orang lain. Bantu orang lain untuk mengenal diri. Kan tak pernah cakap tadi, cara terbaik untuk gembira, gembirakan orang lain. Cara berkesan untuk kaya ialah bantu orang lain untuk jadi kaya. Allah akan bantu kita untuk jadi kaya. Dan kaya itu umum lah. Mesti kaya kesihatan, kaya senyuman, kaya kemaafan, kaya keceriaan. Bukan kaya wang ringgit saja. Ya, dan sebagainya. Okey. Nombor 28, reach out to people. Hulurkan tangan membantu orang. Nombor 29, beritahu orang lain kekuatan, kelemahan dan bakat mereka untuk dapat diserlahkan dan jadi aset kepada dunia. Dengan membantu orang mengenal diri, kita pun akan dapat mengenal diri kita step by step dengan lebih mendalam. Wow, bukan teori, practical, insyaAllah. Dan Tok Abah has been doing that for the past 40 years. Seronok, excited. Day by day kenal diri kita. Sebab kita bantu orang untuk kenal diri. Itu sebabnya Tok Abah akan kata, ikut pemerhatian. Jangan pula kata merepek lah, kurafat lah. Janganlah melenting sebelum buat tabayun. Jangan tibayun, tibai je, nak pukul orang aja. So tabayun, cek, belajar, kaji. Sebelum kita buat sebarang rumusan. Janganlah seperti kata seorang profesor, bila kau senyap, aku sangka kau tak pandai. Tapi bila kau buka mulut, memang sah kau tak pandai. Janganlah mensabotaj diri dengan bercakap benda yang tak betul, yang merapu-rapu, sampai orang nampak awak tak pandai. Jangan marah Tok Abah. Jangan marah Tok Abah. Ini pesanan orang tua. No vested interest. Tak ada niat lain kecuali nak sama-sama bangunkan diri. Okey? Baik. Dan ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 14 hari bulan Mei, Sabtu ni. Ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Dan kalau boleh, janganlah hari Sabtu. Bukanlah tak boleh, tapi kalau boleh, register hari ni atau esok lah. Jadi jangan kalang kabutkan Cikgu Nazrin person in charge untuk type senarai nama yang Tok Abah nak rujuk. Tok Abah suka tahu senarai nama peserta khusus. Tak kenal maka tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Tok Abah nak berkenalan. Sekorang lain tahu nama, tahu dari mana, sekolah mana, dari kampung mana, jabatan mana. Untuk bertaaruf lah. Jadi kadang-kadang pada pagi tu, ni ada 30 orang peserta baru ni, Tok, kata si Nazrin. Yang ni tak sempat nak type. Jadi kesian ya. So kalau boleh ya, jom kita register hari ni ataupun paling lewat esok. Dan jom mak ayah, atuk nenek, sponsor guru anak-anak anda. RM50 satu guru. Dan sponsor
guru kepada cucu anda, atuk-atuk yang ada duit pencen, tanda kita terima kasih pada guru. Di samping doakan mereka yang kebanyakan kita terlupa nak doakan guru pun. Dah bertahun-tahun kita lupa nak doakan guru-guru kita, guru-guru anak kita, guru-guru cucu kita. Macam mana nak ada keberkatan ilmu? Ya, dan tak lupa nak pesan pada cucu-cucu kita, anak-anak kita untuk doakan guru mereka. Jom kita compensate dengan kita sponsor guru anak kita atau cucu kita datang webinar Tok Abah pada 14 hari Sabtu ni lah, pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. 250 tip Tok Abah akan kongsi dengan guru ini untuk ceria dan berwibawa. Sebab ramai sangat guru yang tertekan. Ya, dan ingat, bila awak ceria, you can give your best. Kajian psikologi. You can give your best when you are happy and you are cheerful. Alhamdulillah. Ya, okey. Masih lagi pulang untuk like dan share guys. Tak sampai 300 orang dalam kelas pagi ni ya. Hari Khamis kan. Asma Suhaili, terima kasih. Siti Ainun Ahmad, terima kasih. Ketentuan Ilahi. Ya, okey. Alright. Tarik Muhammad, oh dah ada ni. Dah lama tak jumpa dengan Tarik Muhammad ni. Ya, Ina Zalina dah sebut selalu tadi. Muhammad Syafi ada. Waalaikumsalam. Cahaya Kasih ada. Okey, Nur Rizan, sahabat dari Singapura ada. Muhammad Syafi'i. Alright. Okey, Ketentuan Ilahi. Zilmali Nur. Farid Dul. Oh, Farid Dul. Syarif Dul memang nakal sikit lah. Syarif Dul. Kampung Pinang Sebatang. Kampung dusun. Samsing Kampung Dusun. Cerita seniman Bujang Lapuk. Halijah Sa'ian. Ya, Rohanimah Daud. Fauziah Ismail. Alifah Nasiran. Mun Maismah dah sebut tadi. Hajar Syarifah Sondono. Waalaikumsalam. Zakia Khan. Nurizan. Hamsyah Nuraini. Masina. Raimah Kamsul dan yang lain. Ya, Hamsyah Nuraini. Hani Mokhtar, Muhammad Yusuf, Amidah Muhammad Mu'in, Nurida Arifin. Okey. Ya, so like dan share guys. So jom kita sambung. Nah. Ya memanglah Tok Abah ada ya, jangan lupa tabung korban ya. Kita menabung untuk ibadah korban. Ibadah yang sangat Allah suka ialah ibadah korban. Ya, sebab belum lagi disembelih hawan korban itu, daripada bulunya, daripada layan baik binatang korban tu kita layan dengan baik pun dapat pahala. Daripada kulitnya, bulunya dan layanan ihsan kepada binatang yang nak dikorbankan tu dah dapat pahala. Ini kan pula bila nampak darah yang menitik itu pun mudah-mudahan jadi asbab ya, penyucian dosa kita dan sebagainya. Dan kita dapat pahala sebanyak mana bulu binatang yang kita sembelih itu. Dan mudah-mudahan jadi asbab dapat tunggangan di padang mahsyar. Subhanallah. Ya, jom kita menabung untuk berkorban atau akikah. Tahun ini di Malaysia melalui tabung korban. Dan of course Oktober akan buat program pada 24 bulan 5 supervisors as the problem solver. Itu untuk pemimpin, untuk supervisor, untuk penyelia 24 bulan 5. Tapi kita bolehlah wabarkan kemudian. Tapi yang paling ketika ni, jom kita sponsor guru-guru. Allah, sangat besar pahala dan manfaat kita sponsor guru. Sebab bila guru menjadi lebih hebat, mereka akan menyentuh ribu-ribu pelajar. Dan setiap pelajar yang cikgu sentuh secara positif akan ada kesan selama 7 keturunan. 7 keturunan ada impaknya. Begitu hebatnya peranan guru. Dan Tok Abah pun tengok diri Tok Abah sebagai guru. Dan dalam keluarga Tok Abah dan Tok Mak ada puluhan guru. Adalah 30-40 orang guru dalam keluarga kami. Adik-beradik, sepupu, sepapat, anak saudara yang jadi guru. Ya, so dalam keluarga Tok Abah je ada 3-4 orang guru. Dalam keluarga Tok Mak ada 4-5 orang guru. Dengan campur dengan ipar duai, biras dan sebagainya, ramai guru. Ya, tak masuk anak saudara dan sebagainya, guru. Alhamdulillah. Ya, ibuku satu, kata Osman Awang, guruku beribu-ribu. Ya. Nombor 28 settle nombor 30. Tip nombor 30 ialah okey. Nombor 29, bagi tahu orang lain tentang kekuatan, kelemahan dan potensi mereka. Nombor 30, bantu orang untuk mengelakkan buat kesilapan. Buat kesilapan yang kita pernah lakukan ataupun orang lain pernah lakukan. Dah terantuk, segera tengadah. Orang pandai. Bila kita terantuk, kita buat silap, kita terus berubah. Itu orang yang pandai. Orang bijaksana, orang lain terantuk, kita tengadah. Orang lain ada pengalaman, mengalami
kita dapat ibrah atau pengajaran. Orang lain yang aksiden, kita yang insaf. Orang lain kena tsunami, kita berubah. Kita yang berubah, kita yang bertaubat, kita yang insaf. Orang pandai berubah dan mengamalkan, belajar daripada pengalaman dan kesilapannya. Orang yang bijaksana belajar dari kesilapan dan pengalaman orang lain. Dan kita yang ada pengalaman ni, Tok Abah, orang tua bangka ni, ada pengalaman sikit-sikit, dah 71 tahun hidup. So Tok Abah wajib untuk kongsi pengalaman Tok Abah dengan orang lain. So bantu orang lain untuk mengelakkan melakukan kesilapan yang pernah kita atau orang lain lakukan. Don't reinvent the wheel. Tok Abah dah sebut banyak kali, ribu-ribu kali. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab semua orang ada kehebatan, kelemahan masing-masing. Allah Maha Adil, kita semua sama tapi tak serupa. Kita semua sama tapi tak serupa. Kita ni semua sama tapi tak serupa. That's why kita sangka kita ni berbeza. Tak, kita ni sama. Dan Allah tak pandang pun siapa kita. Kepandaian, wajah, keturunan, kekayaan. Allah tak pandang. Allah pandang hati dan amalan kita. We are all equal in the eyes of Allah, in the eyes of God. Yeah. What differentiate us is our heart and our action. Ikhlas tak ikhlas, jujur tak jujur, ada integriti ke tidak. Ya. Okey. Allah Maha, aku tahu bahawa ayat tentang ni ya. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya orang yang layak kau berikan tanggungjawab ataupun tugasan ialah orang yang qawi, yang ada kegagahan, kekuatan, kehebatan, ya. Qawi itu umumlah. Kekuatan tu kekuatan mental, kekuatan fizikal, kekuatan iman, kekuatan emosi. Ya, qawiul amin. Amin tu amanah, jujur, ikhlas, berintegriti. Ya, alright. So, nombor 30, kita bantu orang lain untuk mengelakkan mereka buat kesilapan demi kesilapan. Itu sebabnya Tok Abah kata apa? Jangan mati dengan bawa pengalaman kita ke dalam kubur. Jangan mati bawa ilmu yang belum kita sampaikan kepada orang lain. Jangan mati sebelum kita sampaikan gunakan bakat-bakat yang dalam diri kita. Jangan jadikan tanah kubur sebagai tempat yang paling mahal dalam dunia. Tok Abah dah cakap tiap-tiap hari tu. Nak bagi peringatan. Sebab kata bukan Peter Drucker, kata Bobby D. Potter, orang yang pandai kena dipesan 200 kali baru dapat penghayatan. Kata Profesor Bobby D. Potter. Itu kajian beliau. Tok Abah pun ada nampak kebenaran di situ. Tapi dengan hidayah Allah, itu cerita lain. Ya, sekali cakap pun kita dah faham pun boleh berubah, possible. Kun fayakun. Tapi dalam keadaan biasa, kecenderungan ataupun trend manusia, dia kena dipesan beratus beribu kali baru dapat penghayatan. Pesan anak untuk solat umur 7 tahun. Bila boleh rotan? Umur 10 tahun. Dari 7 tahun hingga 10 tahun berapa tahun? 3 tahun. Nampak? Nampak tak? Itu satu tamsil, satu metafora untuk menunjukkan bahawa kita kena didik manusia lama. Pesan lama sebelum boleh dihukum ataupun dijatuhkan hukuman. 3 tahun is 365 days times 3. Ya, lebih 1000 hari. Lebih 1000 kali pesan. Lebih 1000 kali kita nasihatkan. Baru boleh kita marah ataupun tegur, ya, ataupun hukum kalau tak lakukan. Nampak ke nampak? Nampak. So please ya, jangan kecil hatilah kalau tahu si ulang. Benda yang sama je aku dah dengar banyak kali. Dah buat ke belum? Tok Abah dah kata, pekerja yang hebat doakan majikan. Semalam pun Tok Abah tanya, dah buat ke belum? Daripada berpuluh-puluh depan Tok Abah, 2 orang kat tangan. Jangan sempat doakan majikan. Yang lain lupa. Kita ni insan. Dari perkataan dari perkataan apa perkataan ni, apa insan dari perkataan apa? Yang bermaksud lupa. Tok Abah dah lupa. Asal usul perkataan insan. Ya, cuba sahabat Tok Abah beritahu Tok Abah, ni ramai yang tahu ni. Apakah kata dasar perkataan insan yang bermaksud lupa? Tok Abah lupalah apa perkataannya. Allah, siapa ya? Mai. Apa nama? Beritahu Tok Abah. Mana kawan Tok Abah? Mana? Apa asal perkataan nasia? Ya, nasia. Tok Abah baru ingat balik. Ya, orang tua kan. Perkataan insan dari perkataan nasia. Nasia bermaksud lupa, ya. Lupa, nasia, ya. So Litaba ada, Siti Anisa ada, Sabridas, ya. Okey, nasia. Okey, alright.
Okey. So, jom ya kita bantu orang lain untuk mengelakkan buat silap. Dan Tok Abah terkenang satu hadis. Siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh ialah orang yang dia lalu tepi satu lubang, dipatuk ular bisa dalam lubang tu tak bodoh. Tapi besok lalu lagi tempat yang sama, dipatuk lagi oleh ular yang sama, 2 kali, itu bodoh. Itu bodoh. Siapa kata? Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, orang yang bodoh ialah orang yang lalu di tepi satu lubang, dipatuk oleh ular bisa daripada lubang itu, dan besok lalu lagi tempat yang sama. Dia tak belajar daripada semalam, dia patuk lagi oleh ular yang sama. Goblok, 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 benok nate belut. Ya, gurau lah, jangan marahlah. Apa marah-marah pagi-pagi ya. You please ya. Tok Abah suka gurau, you know me. Ya, so tidak ada niat apa-apa pun. Tak ada niat negatif lah, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, lagipun kita puasa gini kan. Takkanlah nak niat yang baik-baik, yang buruk-buruk ya. So kita bantu orang lain untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ya, so sebabnya tak berpesan dan pesan jangan lupa, jangan tidur sebelum solat taubat, istighfar 100 kali sebab kita tiap-tiap hari buat kesilapan. Tapi kalau boleh jangan ulang. Ya, salah satu syarat untuk taubatan nasuha, ya, kita bertaubat, menyesal akan kesalahan yang lepas, azam takkan ulang balik kesilapan yang lepas, ya, kita buat kebaikan dan pulangkan hak orang kepada tuannya lah. Kalau kita hutang ke, pinjam ke, terambil ke, pulangkan. Itu antara syarat untuk taubatan nasuha yang anda dan Tok Abah belajar. Jadi salah satu ialah azam untuk tidak ulang kesilapan yang sama. Itu sebabnya salah satu cara nak beri manfaat pada orang lain ialah bantu orang untuk avoid making the same mistake. We make mistake every day. Tapi help others to prevent making the same mistake twice or more than that. Ya. So bantu orang lain untuk mengelakkan melakukan kesilapan yang sama. Itu satu cara yang berkesan untuk memberi manfaat pada orang lain. Kan Abah dah cakap pada kamu, ya, kita lepas makan, ya, kita jilat ujung jari ni, jangan kata ye kotornya. Itu sunnah Nabi sebab di ujung jari ni ada mungkin nasi ataupun makanan yang lekat, ada keberkatan, dan di ujung jari ni ada enzim. Ada enzim yang dapat membantu penghadaman makanan dengan lebih efisien. Di ujung-ujung jari, buat dengan sopan santun dan jilat jari selepas orang lain semua dah habis makan. Jangan orang lain tengah makan kau jilat jari awak, ya, tak berapa sopan depan orang lain. Ada tertibnya. Ya, kan Tok Abah dah pesan, masa makan ambil lauk yang paling dekat dahulu, jangan menjangkau yang jauh-jauh. Tunggu giliran, pusingkan mentalam ke tempat makanan, tempat lauk tu, ya. Tapi ambil lauk yang dekat dulu, baru ambil lauk yang jauh. Tertib. Jangan ulang kesilapan yang sama. Makan minum jangan pakai tangan kiri. Setan makan pakai tangan kiri. Ya, kita sunahnya pakai tangan kanan, kecuali ya ada darurat ataupun emergency, kita terpaksa pakai tangan kiri, ada keharusan. Tapi makan minum pakai tangan, walaupun awak kidal. Anak Tok Abah ada seorang kidal, ya. So memang kalau makan pakai sudut pun memang terpaksa pakai tangan kiri, tapi kalau makan pakai tangan dia pakai tangan lah kanan. Tapi itulah dia. Seboleh-bolehnya kita nak minum pun, walaupun tangan kita kotor ni, kita pegang gelas, kita lapik, ya, kita support, ya, maka mudah-mudahan kita amalkan sunnah, maka akan dapat keberkatan. Ingat, kita tak tahu amalan mana akan tolak kita masuk ke syurga. Mungkin dengan kita minum pakai tangan kanan, ataupun kita support, kalau pegang tangan kiri pun kita support dengan kanan supaya dapat hidupkan sunnah, maka mungkin itu yang akan menolak kita untuk masuk ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, bantu orang lain, elak buat kesilapan yang sama. Tip nombor 30. Last kali untuk hari ni, sebab Tuhan itu ganjil, Allah itu witir, kita stop kat nombor 31. Ya. Nombor 31 ialah yakin akan kehebatan orang lain, ya, dan bagi mereka inspirasi, motivasikan orang lain untuk keluarkan kehebatan mereka. Yakin dengan kehebatan mereka. Ya, yakin dengan kehebatan orang lain dan bantu mereka untuk keluarkan kehebatan itu. Apa kata para sarjana?
Pemimpin yang baik akan mencari followers. Pemimpin yang luar biasa hebat akan membentuk pemimpin yang lain. Pemimpin yang baik akan menjadikan orang yakin kepada diri pemimpin. Pemimpin yang luar biasa hebat akan menyebabkan orang lain yakin kepada diri mereka. Ni yang Tok Abah nak sebut ni. So jom kita sebagai orang yang nak beri manfaat ni, kita bantu orang lain yakin kepada diri mereka. Seperti yang Tok Abah selalu cakap, guru yang hebat akan buat anak murid yakin kepada guru. Guru yang luar biasa terbilang, guru yang luar biasa, guru yang legend akan buat anak murid percaya pada diri mereka. Guru yang hebat buat anak murid yakin kepada guru. Guru yang legend, yang legenda, yang luar biasa buat anak murid yakin kepada diri mereka. Jadi jom kita berangsang manusia untuk yakin kepada diri mereka, yakin bakat mereka, dan kita inspirasikan mereka untuk jadi yang terbaik, untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Sebab ingat, kita tak nampak kehebatan kita. Orang lain yang nampak. Jadi kita bantu orang untuk dapat keyakinan diri dan serahkan kehebatan diri, ya, dan kita inspirasikan mereka untuk jadi yang terbaik. Itu tugas Tok Abah daripada muda sampai meninggal dunia. Inspirasikan orang lain untuk berubah, untuk selesaikan masalah, untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih hebat. Seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, orang yang beruntung atau orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan Tok Abah pesan ribu-ribu kali, elak bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam, dan pastikan kita yang hari ini baik sikit daripada kita yang semalam untuk mencapai tahap orang yang berjaya, beruntung dan bermanfaat kepada orang lain. Ya. So akhir kalam, Tok Abah ingatkan balik, jom kita sponsor guru-guru anak kita, guru-guru cucu kita, ya. Seorang RM50 je, kita pakat 5-10 orang. Kalau tak mampu seorang, ya, seorang RM5, ya. So kita collect, kita sponsor seorang guru untuk attend webinar Tok Abah pada hari Sabtu ni, 14 hari bulan 5, ya, pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tok Abah akan kongsi 250 tip bagaimana jadi guru yang berwibawa, guru yang ceria dan berwibawa. Kita terangkan bagaimana nak merangsang diri, merangsang anak murid, mengurus stres, ya, menegur pelajar, ya, dan menjadi guru yang all round. Sempena Hari Guru pada 16 Mei, yang dia punya tema Hari Guru ialah menjadi guru yang guru tunjang sekolah sejahtera. Guru tunjang sekolah yang sejahtera. Dan webinar Tok Abah menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab bila kita ceria, kita mampu menghasilkan yang terbaik. Tok Abah akan kongsi 250 tip untuk guru-guru. Jom cikgu-cikgu, jom guru besar, jom PIBG, PPD, dan jom mak bapak dan para atuk-atuk, sponsorlah seorang guru, ya, RL50 saja per pack untuk attend webinar Tok Abah this Saturday. Ya, please, ya. Tok Abah excited sangat ni nak kongsi, nak merangsang guru, sebab Tok Abah pun seorang guru. So baik, happy birthday, happy anniversary, selamat menjalankan tugas, selamat dalam perjalanan. Yang sakit kita doakan agar sembuh ikut jadual Allah. Ada kawan Tok Abah pun sakit, ya, 2-3 orang yang sakit, kita doakan mereka sembuh, bukan sembuh segera, ya, sebab kalau minta sembuh segera takut-takut tak makbul doa kita. Kita doa supaya Allah tentukan bila mereka patut sembuh ikut jadual Allah. Ya, Allah tahulah bila yang terbaik. Kita doakan kebaikan untuk semua, ya, dan jom kita buat yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So guys, remember our janji temu pada 14 Mei untuk para guru, ya, menjadi guru ceria dan berwibawa, ya. Jom kita ramaikan, ya, untuk dapat manfaat kebaikan kepada satu negara, satu umat, satu dunia. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.